Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas segala limpah rahmat yang kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesihatan dan juga diberikan masa untuk kita sama-sama belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ni'matani maghbunun fihi katsirun minan nas, as-sihat wal farah. Dua nikmat yang mana manusia sentiasa leka. Lupa semua dengan dua nikmat ni, iaitu kesihatan dan juga masa lapang ada. Kalau Ustaz Rahman ada sebut dah, ambo mai pagi ni orang tahu tu tahulah. Bukan yang ngaji tafsir ke Ustaz Rahman kan tafsir. Jadual hari baginya masa dari pukul 8.30 sampai pukul 8 sampai pukul 9.30 kita ke dipanggil daurah nahu sorah. Cuma tak tahulah setara mana orang duduk depan ni. Sama ada biasa ngaji dah, tak biasa ngaji lagi, hebat dah ke tak tahulah. Habis sebut daurah bermaksud kita boleh tanya intensif. Intensif ni tidak kata sebut-sebut dak lah. Pergi cepat. Kalau hak depan ni sudah biasa mau pelajari, cepat-cepat tu bermaksud dia sudah boleh panggil ambil poin hak baru. Hak lama dah tu seolah-olah memperingatkan semula. Memperingatkan semula. Ada maklumat dah ke sebelum ni? Kita Tuhfatus Saniyah bi syarhil Muqaddimatil Ajrumiyah. Tuhfatus Saniyah ngahuraya Muqaddimah Al-Ajrumiyah. Kitab Matan Al-Ajrumiyah biasanya menjadi suatu mata pelajaran yang biasa diajarkan di pondok-pondok di Malaysia. Kitab berkaitan dengan ilmu tata bahasa Arab. Yang mana ilmu tata bahasa ni adalah merupakan satu ilmu yang penting dalam bahasa Arab. Disebut bahawasanya an-nahwu as-sarfu ummul ulum wan nahwu abuha. Mata pelajaran sarf adalah merupakan muk bagi segala ilmu, adapun nahwu adalah merupakan ayah dia. Nahwu adalah merupakan ayah pada ilmu tadi. Kerana as-sarf yang kita belajar juga ialah merupakan satu ilmu yang membincangkan tentang bagaimana hendak mentasrifkan kalimah. Tasrif maksudnya lepar. Apabila biasa kalau ngaji ilmu sarah, dia kena buat satu tasrif untuk fa'il. Terjemah kerana tu tasrif ni. Cuma tersebut biasanya terjemah kata lempar. Dari segi bahasa lah. Ada pada segi istilah pula, ia ilmu yang berkaitan dengan binaan kalimah. Ilmu yang berkaitan dengan binaan kalimah. Contohnya daripada satu perkataan fa'alah akal untuk fi'il madhi akal lahir daripada perkataan tersebut 14 perkataan lain. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Itu untuk fi'il madhi saja. Pergi pecah pula fi'il mudhari', yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'alu, taf'alani, yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'aluna, fa'alu. Pergi pada fi'il madhi pula. Boleh dia kata dengan ilmu sarah dan daripada satu perkataan fa'ala dia boleh pecah kepada berpuluh-puluh perkataan. Itu ilmu sarah. Dan ilmu sarah kita pecah tadi, berpuluh-puluh perkataan kita pecah tadi, kita tidak akan pandai menggunakannya sekiranya kita tak erti ilmu nahwu. Masa bila kita nak letak perkataan fa'ala tadi, masa bila kita nak guna perkataan ya fa'alu, masa bila kita nak guna perkataan if'al. Setiap perkataan ada dia punya pelaku dia, ada berkaitan dengan jumlah. Apabila dicantum akan menjadi suatu ayat. Ayat ni terpanggil jumlah al-kalam. Apabila jadi al-kalam, maka kita perlu ilmu nahwu untuk kita susun untuk kita didik dia, susun dia sebagaimana kita kata tadi bahawasanya as-sarfu ummul ulum wan nahwu abuha. Dan ilmu nahwu adalah merupakan ayah dia. Yang mana apabila kita buat satu ayat,
kita perlu didik ayat tadi bagaimana kita nak faham mana dia punya subjek dia, mana punya predikat dia, iaitu kita panggil dalam bahasa Arabnya mana dia mubtada, mana dia punya mubtada, mana dia punya khabar, ataupun mana fi'il, mana fa'il. Okey, sebagai satu mukaddimah lah, mukaddimah untuk pengajian kita, bukan mukaddimah kita, mukaddimah untuk pengajian kita sebagai satu gambaran umum tentang ilmu nahwu dan juga ilmu sharaf. Pertama sekalinya adalah sebelum memulakan mana-mana pengajian, kita akan beritahu dulu, dia panggil definisi, ta'rif ataupun pengenalan pada ilmu kita nak belajar. Ilmu kita nak belajar. An-nahwu, kalau kita nak ngajinya ilmu nahwu, dia ada dua ta'rif. Satu ni definisi dari segi bahasa, satu ni definisi dari segi istilah. Dari segi bahasa, sama ada bermaksud jihah, arah, arah, ataupun bermaksud seperti nahwu, seperti banyak ulama sebut berkaitan dengan maksud ilmu nahwu. Kita sebut mungkin satu atau dua saja. Contoh untuk yang menunjukkan bahawa nahwu dengan makna arah ialah zahabtu nahwa fulanin, aku pergi menuju ke arah si fulan. Zahabtu nahwa fulanin, nahwu di situ bermaksud arah. Nak pada penulis saya ke depan perlu ke tulis? Perlu. Memang berasa apa kalau ngaji ilmu nahwu ni, pembahasan memang nak pada penulis saya. Mungkin boleh tolong ambil di depan. Nahwa fulanin, nahwa dengan maksud al-jihah, arah. Satu lagi maka yang bermaksud saya menuju ke arah si fulan. Perkataan nahwu tadi. Yang keduanya nahwu dengan makna seperti. Contohnya kata Muhammadun nahwu Ali, Muhammad seperti Ali. Muhammadun nahwu Aliyin, Muhammad seperti Ali. Ai shibhuhu wa mithluhu. Itu dari segi bahasa. Dia sebut dua lah. Adapun dari segi istilah, setiap ahli ilmu ada istilah-istilah dia yang tersendiri. Orang balaghah dengan istilah dia, orang nahwu dengan istilah dia, orang bahasa Arab dengan istilah dia, orang fiqh dengan istilah dia. Ada perkataan-perkataan yang dia sentiasa gunakan. Sebagaimana kita hak kapung pun tak boleh. Orang tukar rumah dia ada istilah-istilah tukar dia tu. Ya orang lain kali dia kecek, orang tak faham apa dia sebut. Berkaitan dengan ilmu dia. Orang yang duduk barang lembu ada istilah dia. Terpanggil caguk ke apa, orang biasa tak biasa dengar caguk ke apa, dia barang caguk. Dia caguk ni rumput lembu tu, dia biasa dengar, dia tahulah, kita tak biasa. Atau panggil istilah. Tak ada betul. Maka mana maka? Sebelum tu kita sebut pula dulu, dia panggil istilah nahwu dari segi istilah. Nahwu dari segi istilah merupakan ilmu pengetahuan tentang kaedah yang mana kita boleh mengetahui dengannya hukum-hukum di akhir perkataan bahasa Arab. Di akhir perkataan bahasa Arab. Dari segi perubahan, dari segi tidak berubahnya huruf tadi, dari segi dia mengikut yang sebelumnya. Kalau kita tengok bahasa Arab ni, so perkataan kita boleh jumpa 3 bagi. Hak akhir dia itulah.
Tengok perkataan Muhammadun. Jaa Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Bagi atas, bagi depan, bagi bawah. 3 bagi. Berapa lagi? Itu kerja ilmu nahwu. Nampak tak? Atas tu nahwu dari segi bahasa. Satunya bermaksud asyibhu, satunya bermaksud al-jihah. Satu bermaksud kita panggil contoh, satu kita panggil arah. Contoh bawah dia tu nombor satu contoh. Contoh untuk bermaksud jihad. Zahabtu nahwa fulan, perkataan nahwu
dari segi bahasa yang pertama dengan maksud arah. Dhahabtu nahwa fulani, aku pergi ke arah si fulan. Yang keduanya an-nahwu dari segi bahasa dengan maksud al-mithlu. Contohnya Muhammadun nahwu Ali, Muhammad seperti Ali. Itu dari segi bahasa, dari segi bahasa. Muhammad seperti Ali. Seperti Ali. Banyak lagi maksud dia. Ini salah satu, dua tak ambil sini. Dari segi istilah pula, istilah ilmu nahwu. Orang nahwu lah, orang yang ngaji tata bahasa Arab. Ulama-ulama nahwu meletakkan bahawasanya ilmu nahwu adalah merupakan ilmu ataupun pengetahuan tentang kaedah atau formula yang mana kita boleh tahu dengan formula tadi hukum-hukum pada hukum-hukum yang berkaitan dengan akhir kalimah Arab dari segi susunnya dia, semasa dia tersusun, tersusun dari segi boleh ubah baris dia dan dari segi tidak boleh ubah. Seterusnya setiap ilmu ni dia ada perbahasan dia. Dia ada panggil perbahasan atau kita panggil sudut perbahasan dia sendiri. Macam ilmu tauhid membahaskan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu fiqh membicarakan tentang masalah hukum hakam. Ilmu balaghah membicarakan tentang kesusastraan dia, lagu mana, membicarakan lagu mana dia punya bayan dia, kinayah dia, isti'arah dia, kecantikan bahasa. Kemudian ilmu nahwu pula membincangkan tentang kalimah Arab dari segi yang disebut tadilah. Kalau dalam kitab lain dia sebut al-kalimatu wal kalam, mana dia membahaskan tentang perkataan itu sendiri dan juga susunan perkataan. Al-kalimatu wal kalam, kalimah dan juga al-kalam. Dua perkara, kalimah dan juga al-kalam. Kalimah perkataan, al-kalam ialah perkataan apa yang tersusun jadi kita orang boleh faham molek dia panggil al-kalam. Sebagai contoh kita sebut perkataan Muhammad satu perkataan yang mana tergantung. Kita kata Muhammad mujtahidun, Muhammad seorang yang rajin, maka sudah menjadi al-kalam, sempurna. Kita boleh faham ayat tadi, atau panggil al-kalam. Atau kalau tanya gapo dia punya berbahasa, dia boleh kata al-kalimatu wal-kalam. Ilmu nahwu perkataan dan juga al-kalam, susunnya perkataan itu menjadi pokok perbahasa dia. Seterusnya ialah berkaitan dengan hasil. Gapo dia hasil ngaji ilmu nahwu ni? Mesti kita nak hasil dia. Gapo hasil kita boleh ngaji ilmu nahwu? Pertama sekalinya, untuk menjaga lidah daripada tersalah dalam percakapan bahasa Arab. Untuk menjaga lidah daripada melakukan kesalahan dalam percakapan Arab. Bukan percakapan Melayu, percakapan Arab. Menjaga lidah daripada kesalahan dalam percakapan Arab. Sebagai contoh perkataan, apabila kita jumpa perkataan dad, huraba dan juga perkataan Muhammad, di sana macam-macam ihtimal, kemungkinan boleh terjadi. Contoh dia dah, kalau kita tengok di paper putih kita tu, ada perkataan dad, uraba dan juga perkataan Muhammad. Daripada dua perkataan ni
di sini ada 3 ihtimal, 3 kemungkinan kita boleh. 3 kemungkinan yang mana kita boleh bagi maksud. Berkata daraba tadi, sama ada kita baca dia dengan perkataan daraba Muhammadun, daraba Muhammadun, ini bermaksud Muhammad telah memukul. So masuk. Ataupun kita baca dengan perkataan duriba Muhammadun, Muhammad telah dipukul. Ataupun kita baca darbu Muhammadin, pukulan Muhammad. 3 masuk terkandung dalam itu. 2 yang pertama sempurna, Muhammad telah memukul, ada fi'il ada fa'il, jumlah fi'liyah. Ataupun duriba Muhammadun, telah dipukul Muhammad, ada fi'il ada naik fa'il. Yang 3 darbu Muhammadin, tidak sempurna, tidak sempurna, dia panggil pukulan Muhammad, tidak sempurna lagi, tergantung. Itu tergantung. Jadi apabila kita reti ilmu nahwu, kita boleh jaga diri kita tersalah daripada tu kita baca apa dia, apa kita nak ayat sebenar. Takut kita nak ayat lagu lain, kita sebut lagu lain. Tu peranan ilmu nahwu. Kalau kita kena kata Muhammad telah memukul, kita kena kata daraba Muhammadun. Kalau kita darbu Muhammadin, kita kata, kita terjemah dengan bahasa kita sendiri, Muhammad teh darbu Muhammadin, tak sempurna ayat, tergantung orang tidak ke faham. Itu salah satu hasil ngaji ilmu nahwu. Yang keduanya, hak ni paling besar sekali, iaitu apabila kita mempelajari ilmu nahwu, kita akan memahami Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kefahaman yang jelas. Orang ngaji bahasa Arab sendiri pun, kalau dia baca hadis, kalau dia tak kena dengan ilmu nahwu, dia baca hadis lagu lain, dia faham lagu lain. Tidak kena dengan kaedah gaya, tak kena dengan kaedah nahwu sarah. Yang mana kita faham bahasa Arab dan juga reti Quran hadis adalah merupakan suatu benda yang besar. Kerana Quran dan hadis adalah merupakan asal, panggil asas pada syariah Islamiah. Okey, seterusnya tidak sudah kalau kita setakat tahu ilmu ni, gapo dia takrif dia, gapo dia perbahasan dia, gapo dia hasil dia. Kita juga kena tahu siapa dia, siapakah yang meletakkan ilmu ni sebenar. Bukan ilmu cipta, bukan cipta, tapi dia mengeluarkan daripada Quran hadis juga. Siapa dia letak? Dikatakan bahawasanya orang yang meletakkan ilmu nahwu yang masyhur ialah merupakan Abul Aswad Ad-Duali. Abul Aswad Ad-Duali dengan perintah daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Abul Aswad Ad-Duali. Dari segi hukum belajar ilmu nahwu, gapo dia hukum? Wajib ke sunat ke makruh ke haram ke? Gapo hukum dia? Ada 2 dah. Satunya fardu kifayah, satunya fardu ain. Fardu kifayah bila? Apabila ada orang lain yang belajar, kita tak wajib belajar. Fardu ain bila? Apabila tak ada orang lain yang nak belajar, ataupun dia seorang yang berkelayak, kena ngaji sebab nak faham syariat Islamiah, maka tu jadi fardu ain untuk dia. Itu berkaitan dengan mukaddimah ilmu lah. Mukaddimah pendahuluan tentang ilmu. Kalau kita nak ngaji, ngaji tentang ilmu nahwu sarah. Mungkin kita boleh kira kitab kita selalu lah. Ataupun kita kenal dua kitab kita ni, dua kitab At-Tuhfatus Saniyah ni. Itu kitab ni tulis oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, tu kitab Tuhfatus Saniyah, taklif. Cuma kitab kita ni, kita kena ingat bahawasanya depan kita ni, kalau ada orang ada kitab tu,
dia ada satu lagi matan, dia panggil matan Ajurmiyah. Hak ni syarah dia, huraian dia. Kalau tengok kita kata qala al-musannif, dia kata qala al-musannif. Qala al-musannif tu maksud dia kata dengan tuan kitab matan al-Ajurmiyah. Siapa dia musannif? Kata Abu Abdullah Muhammad bin Daud As-Sanhaji. Abu Abdullah Muhammad bin Daud As-Sanhaji yang dikenali dengan Ibnu Ajurrum. Dilahirkan pada tahun 972 Hijriah. Meninggal pada tahun 700 dah. Dia lahir pada 972, meninggal pada 723. 972 723 pada tahun Hijriah. Seterusnya pergi pada kitab kita, mata dia disebut al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam disebut tadi dua pokok berbahasa ilmu nahwu, iaitu satu kalimah, satunya al-kalam. Sekarang dia nak menerangkan al-kalam. Menerangkan mana al-kalam. Kalimah, sebelum tiga al-kalam, kalimah tersebut dah tadi, perkataan sebutir-sebutir, perkataan hak sebutir-sebutir. Apabila kita kecek perkataan hak sebutir-sebutir kita sambung, kita akan jadi al-kalam. Jadi dia kata apa dia al-kalam? Dia kata al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam dari segi istilah yang difahami oleh ulama nahwu ialah merupakan lafaz, satu lafaz. Apabila sebut al-lafzu, maka lafaz ni ada dua perkara. Lafaz khatubit, lafzun bermaksud benda yang dilemparkan. Lafzun bermaksud benda yang dilemparkan. Yang dilemparkan tadi dua bentuk, sama ada boleh difahami ataupun tidak boleh difahami. Kalau boleh difahami dipanggil maudhu' ataupun musta'mal, yang digunakan lah. Kalau tidak boleh difahami ataupun tidak digunakan dipanggil muhmal, yang ditinggalkan. Jadi lafaz-lafaz ni merupakan benda yang keluar daripada mulut manusia. Apabila benda keluar dari manusia terbahagi pada dua, iaitu sama ada Allahu Akbar, sama ada bentuk percakapan atau bukan bentuk percakapan. Apa yang kata nak bahan ni adalah merupakan bentuk percakapan lah, lafaz. Okey, itu lafaz dah. Lafaz yang disebut tadi ianaknya murakkab, tersusun. 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 Kalau sebut sebutir senyap, kemudian dua pula senyap, tiga pula senyap, hal itu tidak panggil al-kalam, sebab tidak tersusun dalam satu masa, tidak tersusun. Orang tak faham, itu jadi kalimah. Yang seterusnya dia kata al-mufid, yang beri faedah. Jadi dasar pada contoh kita tadi, daraba Muhammadun, duriba Muhammadun, darbu Muhammadin, dua yang pertama tadi tidak masuk dalam kategori mufid. Dua pertama tadi masuk dalam kategori mufid, yang terakhir tidak termasuk, sebab tergantung. Darbu Muhammadin itu tergantung, hal itu tidak dipanggil al-kalam, sebab tergantung. Sebagai contoh kita kata dalam bahasa Melayu,
Dalam contoh bahasa Melayu kita kata kereta saya, kita pun senyap. Dua perkataan, satu kereta, satu saya. Dua perkataan. Murakkab tu tersusun, tapi tidak memberi faedah, tidak boleh difahami, tergantung. Itu bukan termasuk dalam al-kalam. Masa apabila al-kalam, apabila kata al-mufid, apabila kena ada faedah dulu, orang boleh faham dulu, tidak tergantung dulu, baru masuk dalam kategori al-kalam. Satu lagi sebutnya bil wada'i. Bil wada'i. Apabila sebut bil wada'i, maksudnya dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Kalau kita kecek Cina ke kecek Melayu ke, kita kata ni al-kalam. Dari segi ilmu ulama nahwu tidak panggil al-kalam, sebab dia berbicara dengan bahasa Arab. Dari segi nak tulis gapo dia ni, contoh-contoh rasa waktu mungkin makan masa kita. Jadi kalau ada kitab boleh tengok kitab. Cuma contoh kita tulis tu hak penting-penting. Kalau ikut akan contoh dia tulis contoh, banyak contoh dia. Banyak contoh dia dah bagi. Okey, seterusnya kita pergi pula pada bahagian al-kalam. Kalau tengok lagi kitab kita tu panggil anwa'ul kalam, bahagian-bahagian al-kalam. Tarikh dia bagi mula-mula bagi pengenalan. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun. Dan dianya terbahagi pada 3. Kalau kita tengok kitab kita aqsamuhu thalathatun, bahagiannya ada 3. Bahagiannya ada 3. Kalau kita tengok tu ada dhamir hu situ. Ada kata ganti nama. Kata ganti nama tadi kembali kepada al-lafzu, lafaz, bukan kembali pada al-kalam. Bukan kembali kepada al-kalam. Kalau kata kembali pada al-kalam, maka tak boleh nak bagi sebab pembahagian al-kalam lagu lain. Pembahagian al-kalam jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, khabariyah, insya'iyah, bukan pembahagi dari isim fi'il haraf. Jadi al-lafzu kembali pada al-lafzu, lafaz yang dikeluarkan. Jadi kata bahagiannya ada 3. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Satunya isim, yang keduanya fi'il, yang ketiganya harf. Okey, kita pergi dulu kepada maksud isim, fi'il, harf dari segi bahasa. Dari segi bahasa. Ismun kita boleh terjemah dengan kata nama. Kata nama ni sama ada berbentuk nama orang, nama tempat, nama bangun ni. Kata nama am, kata nama khas boleh berlaku. Contohnya Muhammad, Ali, Masjidun, apa dia? Kelantan, Al-Kelantani, Syajaratun, pokok, bumi, bulan, matahari. Kata nama panggil dalam bahasa Arab dipanggil kenali sebagai isim. Yang keduanya ialah merupakan fi'il. Fi'il kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu bermaksud perbuatan. Perbuatan. Makan, minum, diri, bangun, jalan, tidur, semua tu perbuatan. Yang dikenali dengan fi'il. Orang Kelantan, biasanya orang Kelantan ni dalam percakapan harian mereka ni ada istilah-istilah Arab yang digunakan. Huduh. Fi'il disebut depan tu adalah merupakan bermaksud perbuatan. Perbuatan buruk. Banyak istilah-istilah yang digunakan
dalam logat Kelantan ni menunjukkan yang perkataan telah digunakan dalam bahasa Arab. Contoh lagi kata panggil gelak gelemak, panggil gelak gelemak. Dalam bahasa Arab ni ada perkataan zulmun, maksud gelak. Selagi jamuk dia panggil zulumat. Zulumatun. Az-zulmu zulumatu yaumil qiyamah. Kezaliman adalah bukan gelap pada hari kiamat. Orang Kelantan ni ia tambah lagi, dia kata gelak gelemak. Kalau kita sebut dengan bahasa fusahanya, gelak zulumat. Gelak tu gelak dah, tambah pula dengan zulumat pula selagi dia berubah. Seterusnya harfun. Haraf bukan kata nama, bukan perbuatan. Itu sahaja cara untuk kita mudah memahami. Kata nama pun bukan, perbuatan pun bukan. Itu dipanggil haraf. Kalau kita nak menghuraikan dengan cara dia hurai, mungkin kita akan pening. Cuma kita ingat tiga perkara je perkataan bahasa Arab ni ada tiga bahagian. Isim, fi'il, haraf. Kata nama, perbuatan, haraf. Kita faham hak dua, automatik selain pada hak dua tu adalah berbuat hak tiga. Cuma gapo dia peranan haraf? Peranan haraf tadi sama ada nak menyambungkan di antara dua kata nama, dua isim, ataupun hendak menyambungkan di antara isim dengan fi'il, ataupun menyambungkan di antara fi'il dengan fi'il. Haraf sama haraf tak jumpa. Haraf sama haraf tak jumpa. Ataupun menyambungkan di antara dua jumlah, dua kalam, dua ayat. Itu kegunaan haraf. Kemudian al-ismu dari segi istilah, dari segi bahasa Arab, sama ada dia ni diambil daripada perkataan wismun ataupun perkataan simwun. Wismun ataupun simwun. Wismun bermaksud tanda. Wismun bermaksud tanda. 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 Bermaksud tanda. Ataupun daripada perkataan simwun bermaksud tinggi. Sumuwun, tinggi. Sebagaimana langit. Langit tinggi. Jadi isim juga lebih tinggi berbanding dengan dua regu dah lain, fi'il dan juga haraf. Tinggi dari segi mana? Dari segi banyaknya, dia tu lebih banyak lagi pada dua perkataan tadi. Dari bahasa Arab, isim lebih banyak daripada perbuatan. Kemudian kita kata, kalau kita ambil daripada perkataan wismun, maksud tanda. Tanda. Apa kita ambil daripada mustaq daripada perkataan wismun? Kerana dengan nama lah tadi lah, dengan ismun lah kita boleh kenal apa sahaja, membezakan, menandakan hak ni pokok, hak ni kereta, hak ni batu, hak ni kayu. Itu dari segi munasabah dia. Dari segi munasabah mustaq diambil perkataan tadi. Korek mana perkataan ismun? Sama ada korek daripada kata wismun atau daripada simwun. Kemudian seterusnya perkataan al-fi'lu. Al-fi'lu tadi tersebut dari segi terjemah dia, dari segi istilah nahwu pula, ialah merupakan suatu perkataan yang menunjukkan makna pada perkataan itu sendiri. Ada makna pada perkataan itu sendiri,
dan dia terikat dengan 3 masa. Terikat dengan tiga masa. Baru kita boleh gelar dia tu adalah merupakan fi'il. Bergelar dengan perbuatan. Ya. Hak mana? Fi'il. Okey. Fi'il dari segi bahasa kita bermaksud al-hadas, perbuatan. Perbuatan. Dia adalah merupakan satu perkataan yang menunjukkan kepada makna pada perkataan itu sendiri, bukan bergantung pada orang lain untuk bagi makna perkataan sendiri. Berbeza dengan haraf dah. Tambah sikit, sepatutnya sebut tambah sikit haraf ia tidak memiliki makna pada diri sendiri. Terjemahan itu ada, tapi untuk berpaksa makna ia perlu bergantung pada orang lain. Contoh kita boleh sebut, kita bukan nak terang perkataan haraf sikit. Contohnya sebut perkataan min, dari. Min. Kalau sekurang air sebut min. Awak tak faham. Kalau dia kata min masjid ni, dari masjid, faham dah sekurang? Faham dah? Sekurang. Berbeza dengan perkataan luar hak lagi isim dengan fi'il. Isim dengan fi'il tadi, kalau dia kata masjid, orang faham tergambar dah masjid. Kalau kata makan, orang faham dah makan. Kalau sebut min, dari, tak tergambar lagi. Banyak lagi hak sakut. Banyak lagi hak sakut tu maksud menunjukkan makna pada diri dia sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Jadi tersebut tadi iaitu perkataan yang menunjukkan makna pada diri dia sendiri. Yang keduanya terikat dengan 3 masa. Terikat dengan tiga masa. Sama ada masa lampau, masa sekarang, atau masa akan datang. Dulu, kini dan selamanya. Hak kita dengar semua. Jadi terikat dengan 3 masa bukan bermaksud satu perkataan tadi ada 3 masa dak. Dia lah juga masa lalu, dia juga masa lalu ni juga kata bukan tu maksud dia. Maksud dia nya salah satu. Sama ada perkataan tadi terikat dengan masa lepas. Kita gelar dengan fi'il madhi. Kita gelar dengan fi'il madhi. Fi'il yang menunjukkan kepada perbuatan telah lepas. Ataupun terikat dengan masa hak sekarang, fil hal, hak lalu ni. Kita panggil fi'il mudhari'. Mudhari'. Ataupun berkait dengan masa akan datang. Hak kata kait dengan masa akan datang biasa ni gelar dengan fi'il amar, suruh. Perbuatan hak suruh, fi'il amar. Sebab suruh tu masa cakap tu tak ada perbuatan lagi. Apabila disuruh maka akan datang akan ada perbuatan. Kata-kata ada perbuatan. Boleh. Fi'il mudhari' biasanya menunjukkan kepada perbuatan hak fil hal, hak sekarang ni berlaku. Contoh nadrusu, kami sedang belajar. Nadrusu, kami sedang belajar. Itu sedikit sebanyak tentang definisi pengenalan fi'il bagi ulama nahwu, iaitu perkataan yang menunjukkan kepada makna pada diri dia sendiri. Yang kedua berkait dengan 3 masa, sama ada dulu, learning ataupun hak akan datang. Okey, setiap perkataan tadi hak berkait dengan 3 masa tadi, dia ada pula pecahan dia. Dia ada pula pecahan dia. Yang mana fi'il madhi dia terpecah untuk satu perkataan yang akan terpecah pada 4 belah. 4 belah. Hak asas ada 4 belah. Contoh dia bagi contoh dalam kitab kita, kalau buku kitab kita tu. Contoh ialah dia bagi satu perkataan nasara yang suruh unsur. Untuk satu perkataan. Satu perkataan memiliki satu makna. Contoh perkataan nasrun, tolong. Nasara telah menolong, yang suruh sedang menolong, unsur tolonglah. Daripada perkataan nun, sad, ra. Hak tu sebutir perkataan asas dia, boleh dipecahkan lagi. Fi'il madhi 4 belah, mudhari' 4 belah, amar, ne,
Hak madi 14 tadi tu boleh pecahkan lagi banyak lagi. Dari segi isi pula pecah lagi. Dia bagi lagi tak dia tu 3 nasara yang suruh unsur. Nasara madi yang suruh mudhari' unsur amar. Dia juga bagi fahima yafhamu ifham. Telah memahami, sedang memahami, fahamlah. Alima ya'lamu i'lam. Jalasa yajlisu ijlis. Alima maksud dia tahu, telah mengetahui, ya'lamu sedang mengetahui, i'lam ketahuilah. Fa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul. Alimallahu an sayakunu minkum mardah. Alima, berkata alima.